satu lagi bentuk lagi untuk kita bacakan doa kepada jenazah kita. Kemudian muka surat 302 itu terjemahan dia baca sendiri. Kemudian kita tengok untuk perenggan kedua. Sekiranya ayat tersebut adalah kanak-kanak, maka doa yang dibaca sebagai ganti doa kedua di atas ialah kalau kanak-kanak. Ini berapa silap. Ramai orang kadang sebab tak tahu. Sebab itu pentingnya tahu. Penting ilmu. Dan kadang orang tak tahu bila dia nak sembahyang ke jenazah yang belum balik. Kanak-kanak ni yang belum balik. 15 tahun ke bawah. Sekarang ni banyak kes kadang-kadang budak-budak punya student dan sebagainya. Tanya keluarga dulu balik ke tak. Mungkin budak tu 12 tahun, 13 tahun dia kata belum balik lagi. Belum balik lagi. Dia belum balik lagi maka dia kanak-kanak. Bila dia kanak-kanak, kanak-kanak ni masuk surga. Dia masuk surga. Maka ada doa khas. Kalau kita doa yang biasa kita buat, Allahumma arfillahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia. Nak ampunkan dia, apa dia masuk surga dah. Dia tak sesuai doa tersebut. Jadi kita baca doa untuk kanak-kanak. Allah, kita tengok surat 302 tu, Allahumma ja'alhu waratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa izzatan wa ibaran wa syafi'an wa sakil bihi mawazinahuma wa afid sabra ala qulubihima wa la tahtinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajr. Maksudnya Allah jadikan ia sebagai orang yang mendahulukan ibu bapanya ke surga. Khazanah, maksudnya khazanah nasi panen pahala. Pengajaran dan memberi syafaat kepada mereka. Beratkanlah kepadanya imbangan untuk kebaikan mereka. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua mereka. Janganlah engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya. Janganlah. Maksudnya jangan lepas mati nanti menyebabkan sedih, merana dan sebagainya. Sedih sangat itu maksudnya. Janganlah engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya. Dan jangan engkau menahan pahalanya daripada dinikmati oleh keduanya. Doa ini diambil oleh Imam Syafi'i daripada himpunan-himpunan hadis. Dan kemungkinan dia menyebutkannya dengan makna tidak dengan lafaz yang asal daripada Nabi. Walau bagaimanapun para sahabat ulama-ulama mazhab Syafi'i telah menerima sebagai doa yang baik diamalkannya. Ringkas ceritalah doa ni kalau kita cari hadis biji doa je tak ada lah. Tapi dia adalah merupakan himpunan-himpunan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sikit saya kongsi, kalau doa ni agak asing, payahnya, jadi kita boleh ringkaskan. Ambil awal saja. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa izzatan wa ibaran wa syafi'an. Dah, padan. Ataupun kalau tak rasa panjang juga, ambil Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran. Dah pun dah cukup. Tak dapat juga, ambil awal sudah. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ada padan. Baik. Hadis yang paling sahih dalam bab doa ialah hadis riwayat Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang ke atas satu jenazah dan aku telah mendengar baginda berdoa. Ini doa yang masyhur lah, yang saya fikir hampir semua orang hafal doa ni. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim. Sebut tu elok. Wa akrim. Wa akrim. Ada setengah disebut wakrim, salah. Bila tidak dosa, salah. Ulang balik, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Jangan wa'arhamhu. Ada juga orang menyebut wa'arhamhu. Sebut warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim. Wa'akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.
Mungkin kerana semua buku tu kita beza lah, sikit. Tapi yang ini yang paling sah ni yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, afiatkanlah dia dan ampunkanlah dia. Afiat ni berikan kesejahteraan, berikan kesejahteraan. Muliakanlah tempat persinggahannya dan luaskan tempat masuknya. Masukkanlah dia dengan air, salji dan embun. Sucikanlah dia daripada segala kesalahan, sebagaimana yang disucikan pakaian putih daripada segala kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, ahli keluarganya dengan ahli keluarga yang lebih baik, dan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Masukkanlah dia ke dalam syurga dan peliharalah dia daripada fitnah kubur serta azab neraka. Aku berkata, aku bercita-cita supaya mayat tersebut adalah diriku, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Itu cerita tentang doa selepas takbir yang ketiga. Kemudian kita takbir yang keempat, yang ketujuh. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana wa lahu. Sampai ya Allah, janganlah kamu menghalangi kami daripada mendapat pahalanya, dan janganlah kami terfitnah selepas kematiannya, ampunlah kami dan ampunkanlah dia. Sampai sini. Bahkan sebenarnya doa yang keempat ni ada pelbagai doa, cuma pengarang ni dia ingkarkan saja mana-mana doa saja sebenarnya. Bahkan asal kita menulis seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar pun digunakan. Pun tak kita nak sambung panjang, wa fillahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la ta'jal fi qulubihim. Kita dapat masuk. Yang ke-6, kemudian memberi salam dengan 2 kali salam, iaitu ke sebelah kanan dan kiri sebagaimana salam dalam sembahyang-sembahyang lain. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam ketika sembahyang jenazah sebagaimana salam dalam keadaan biasa. Berdasarkan kenyataan di atas, anda dapat bahawa sembahyang jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri. Oleh itu tidak ada rokok, sujud dan duduk. Ini kita maklumlah lah. Berkaitan dengan sembahyang jenazah. Kemudian saya baca lagi sikit tentang mengebumikan jenazah. Yang keempat, mengebumikan mayat. Seminimal cara yang diwajibkan dikebumikan mayat ialah dikebumikan dalam lubang yang boleh menghalang daripada timbulnya bau dan tidak boleh digali oleh binatang buas serta dalam keadaan menghadap kiblat. Itu kaedah dia lah. Berapa ukurannya? Asalnya begitu. Cuma kemudian adalah pandangan-pandangan ulama ukuran yang sesuai. Ditanamkan, cara yang paling sempurna ialah ditanamkan dalam kubur yang dalam. Ukurannya setinggi seorang lelaki yang sederhana, ditambah dengan panjang kedua tangannya yang diangkat ke atas. Luas pulanya ialah sekadar 1 hasta, sejengkal. Jadi dia gali, dia berdiri, kemudian angkat sikit tangan. Jadi ukuran lelaki yang biasalah. Mungkin tempat kita ni anggaran ni dan 7 kaki, 7 kaki atau 6 kaki. Itulah luas dalam yang sesuai. Abu Daud dan Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan daripada Hasan bin Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda mengenai para syuhada Uhud, ihfiru wa awsi'u wa ahsinu. Galikan kubur, luaskan serta perelokkannya. Jadi kalau kita tengok hadis tersebut ringkas saja, tapi itulah panduan umum yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia ialah asas dia diletakkan supaya bila dah di tanah tidak akan boleh dikorek oleh binatang. Kedua, tak keluar bau. Yang kedua, wajib diletakkan mayat di atas bahagian kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Jika mayat tidak menghadap ke arah kiblat dan tanah telah ditimbus, wajib digali semula untuk dihadapkan ke arah kiblat. Ini sekiranya mayat tersebut ditakdirkan belum berubah, berbau busuk. Disunatkan agar pipi diletakkan pada tanah. Penting, kerana ini sunnah Nabi SAW yang mesti dipelihara. Jadi mayat tu nak ada letakkan di betul ke arah kiblat dengan letakkan di bahagian lambung kanan, diiringkan ke sebelah kanan. Kalau sekiranya tersalah kena gali balik. Tapi
jika sekiranya belum lama. Tapi kalau dah lama, maka dia akan sel dalam keadaan tersebut. Pipi kena kepada tanah. Jadi orang yang pernah menolong untuk bantu mengemumikan pengalaman, ya. Jadi pipi itu akan dibukakan pipi dan diletakkan pipi kita pada tanah. Yang ketiga, jika tanah dalam keadaan keras, maka disunatkan dibuat liang lahat dalam keadaan kubur tersebut. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata ketika sakit yang membawa kepada kematian, Rasulullah bersabda, buatkan untuk aku liang lahat dan tegakkan dinding batu untukku sebagaimana dibuat kepada Rasulullah SAW. Kita bukan Rasulullah. Ini kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ajar orang bagaimana nak buat kubur. Dia kata buat macam ni. Itulah yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Liang lahat ialah rongga yang dibuka pada dinding kubur dengan kadar keluasan boleh ditelusi dan diletakkan mayat di dalamnya. Kemudian mulut lubang tersebut dimuatkan dengan batu-batu yang halus supaya tanah tidak runtuh ke atasnya. Tempat kita diletak papan. Kalau dalam Arab ada macam batu. Sekiranya tanah kubur dalam keadaan lembut, maka sunat dibuat lubang kubur secara syak. Maksud syak ialah lubang yang dibuat di tengah-tengah bahagian kubur dengan kadar boleh dimuatkan mayat di dalamnya dan dibina di kedua belah lubang tersebut dengan batu-batu atau seumpama. Kemudian diletakkan mayat dan ditutup dengan batu-batu halus dan ditimbul dalam tanah. Ini lebih pengarang cerita berdasarkan suasana yang ada dalam negara dia lah. Ini orang ulama memang Syria. Tempat kita biasa digunakan kayu. Cuma asalnya ialah lahat. Tuan-tuan mungkin pernah tengok, tahu bahawa lahat ialah lubang letak tepi. Syak lubang di tengah-tengah. Kadang-kadang orang yang dah gunakan kerana, kita akan gunakan syak. Yang terakhir, disunatkan agar mayat ditarik daripada bahagian kepala setelah ia diletakkan bahagian berhampiran kubur untuk dikebumikan. Kemudian dihulurkan dengan perlahan ke dalam liang kubur. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Yazid al-Khatami as-Sahabi radhiyallahu anhu telah memasukkan Al-Haris ke dalam kubur daripada arah dua kaki kubur dan menyatakan ini al-sunnah. Dan disunatkan kepada orang lelaki yang paling akrab. Tadi cerita tentang cara kita nak hulur. Dia kata hulurkan kali dulu. Dan disunatkan kepada orang lelaki yang paling akrab dengan mayat supaya turun ke dalam kubur untuk meratakan tanah di dalamnya, dan disunatkan kepada orang yang meletakkan ke dalam lubang lahat berkata, Bismillah wa ala sunnati Rasul. Kalau kita ada masa nanti, ada peluang untuk sama-sama membantu saudara mara kita mengemumikan jenazah, kita pegang turun untuk sebut Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengikut perbuatan Rasulullah. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar, apabila Nabi SAW meletakkan mayat ke dalam kubur, baginda berkata Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini bacaan lah. Tak ada bacaan lain. Mungkin kita buka setang kitab tu disebut minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oleh kerana ayat kan ada makna sesuai dengan manusia dikebumikan, maka dia letak kepada kalangan ulama. Tapi kalau berdasarkan kitab ni, antara doa yang digalakkan tadi saya bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang untuk tajuk yang terakhir. Saya pun tak tahu macam mana nanti kita bincang dengan pengurusan selepas ni tajuk kitab puasa. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Wallahu a'lam.